Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student akaun cikgu. Okay, hari ini kita akan masuk modul 3, perakauntan untuk kawalan dalaman. Ya, hari ini cikgu akan beri penerangan mengenai penyata penyesuaian bank. Jadi pelajar-pelajar rujuk muka surat 23 ya. Baik. Tujuan penyediaan penyata penyesuaian bank. Kenapa kita perlu sediakan penyata penyesuaian bank? Yang pertama, ya, tujuan kita menyediakan penyata penyesuaian bank ialah untuk mengenal pasti sebab perbezaan baki di buku tunai dengan baki di penyata bank. Setiap peniaga ada menyimpan buku tunai. Dia merekodkan penerimaan dan pembayaran dalam buku tunai. Dia merekodkan duit yang disimpan di dalam bank. Ya, jadi setiap bulan bank akan menghantar penyata bank kepada kita untuk memberitahu jumlah baki wang yang berada di bank. Jadi bila kita dapat penyata bank, kita lihat ataupun kita bandingkan dengan buku tunai yang ada di tangan kita. Adakah baki di buku tunai sama dengan baki di penyata bank? Kalau kita dapati baki di buku tunai berbeza dengan baki di penyata bank, kita perlu menyediakan penyata penyesuaian bank kerana terdapatnya perbezaan baki. Yang kedua, kita perlu menyediakan penyata penyesuaian bank ialah untuk menyesuaikan baki yang di buku tunai kita dengan baki di penyata bank, dengan baki duit yang ada di bank ya. Kemudian kita perlu menyediakan penyata penyesuaian bank untuk memastikan ketepatan dan kesahihan rekod dalam buku tunai. Ya, kadang-kadang mungkin berlaku kesilapan di buku tunai. Jadi dengan adanya penyata bank, kita boleh memeriksa ataupun membandingkan jumlah yang ada di bank dan jumlah yang ada di buku tunai. Okey. Kita lihat kenapa berlakunya baki di buku tunai berbeza dengan baki di penyata bank. Kenapa ini berlaku? Ingat ya pelajar, buku tunai yang kita pegang, penyata bank yang diberi oleh pihak bank. Okey, yang pertama sebab-sebab baki berbeza dengan baki yang ada di penyata bank ialah kerana butir yang direkodkan dalam buku tunai tetapi belum direkodkan dalam penyata bank. Kita ni cekap, kaunter yang cekap. Setiap hari kita rekodkan dalam buku tunai. Tetapi di rekod penyata bank, mereka ada ketetapan sehingga tarikh ni sehingga tarikh yang telah ditetapkan. Jadi terdapat butir yang telah kita rekodkan dalam buku tunai tetapi belum direkodkan dalam penyata bank. Contohnya, cek belum dikemukakan. Kita dah rekodkan pembayaran dalam buku tunai. Tetapi orang yang menerima pembayaran berkenaan belum lagi mengambil wang daripada bank. Yang kedua pula, kita dah rekodkan deposit yang kita terima, pembayaran yang kita terima kita dah rekodkan. Tetapi kita belum lagi masukkan duit ke dalam bank. Yang ketiga, kemungkinan berlaku kesilapan dalam buku tunai. Cek yang kita tulis 890 tetapi sembang punya sembang di buku tunai kita tulis 980. Dah terbalik. Soalnya terlebih debit. Kesilapan yang ada dalam buku tunai ialah terlebih debit. Nilai dia 890. Kita terima 890, kita tulis 980. Ataupun terkurang debit.
Ya, nilai yang patut kita terima 980, kita tulis 890. Dan di sebelah kredit juga berlaku perkara yang sama. Okey. Sebab baki di buku tunai berbeza dengan baki di penyata bank pula. Ya, yang kedua ialah butir direkodkan dalam penyata bank tetapi belum direkodkan dalam buku tunai. Yang ni pula ya, di penyata bank dia dah rekod tetapi di buku tunai belum, kerana kita tak tahu apa berlaku ya di bank. Ya, contohnya seperti penerimaan oleh bank seperti dividen, faedah atas simpanan dan pindahan kredit. Selagi kita tak dapat penyata bank, kita tak tahu yang dividen telah dimasukkan ke dalam akaun kita. Faedah atas simpanan telah dimasukkan dalam akaun kita. Pindahan kredit, contoh seperti sewa, telah dimasukkan dalam akaun kita. Kita tak tahu selagi penyata bank belum sampai. Ya. Kedua, pembayaran oleh bank. Bank telah memotong duit dalam akaun kita seperti charge bank, ya, charge untuk buku cek ataupun overdraft. Kita tak tahu yang duit kita telah dipotong di bank selagi penyata bank belum sampai. Dan yang seterusnya ialah cek tak laku. Ya, kita terima cek daripada pelanggan, ya, tetapi kita tak tahu yang cek berkenaan telah silap tulis tarikh, tulis nama, ya, huruf kecil, huruf besar dan sebagainya. Jadi cek tu jadi cek tak laku. Kita dah daftarkan dalam buku tunai tetapi di pihak bank, ya, mereka menganggap cek berkenaan tidak laku. Okey. Soalnya ialah kaedah penyediaan penyata penyesuaian bank. Kita nak sediakan penyata penyesuaian bank, ada dua kaedah. Kaedah, ya, ada dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah dengan mengemas kinikan buku tunai. Bila kita terima penyata bank, kita kemas kinikan buku tunai kita. Ya. Okey, di mana buku tunai itu kita kemas kinikan terlebih dahulu. Baru kita sediakan penyata penyesuaian bank. Dan langkah yang kedua, kita tanpa mengemas kinikan buku tunai, kita terus, ya, menyediakan penyata penyesuaian bank. Jadi terpulanglah kepada pelajar, ya, sama ada ya nak menggunakan kaedah 1 ataupun kaedah 2. Baik, sekian. Terima kasih.